Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita semuanya di Masjid An-Naim pada malam ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Boleh saya ucapkan selamat Hari Raya. Mudah-mudahan lah ya, masih lagi lah kan kita dalam bulan Syawal ini. Setelah kita cuti rehat agak lama juga ya bagi memberi laluan kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah pada malam ini kita diberikan peluang sekali lagi untuk menyambung perbincangan kitab kita yang tergendala kerana kita cuti. Jadi jangan lupa kitab kita Wiqayatul Insan yang ini. Okey, kitab ini kita gunakan sebagai topik ataupun buku rujukan untuk perbincangan kita. Jadi pada malam ini kita akan sambung perbincangan tentang benteng ghaib. Ya, masih lagi kita bincangkan tentang benteng ghaib, namun pada malam ini Ustazah akan masuk kepada topik kita yang baru, iaitu apakah ia? Baik, menahan diri dari menguap. Semua tahu kan menguap itu apa? Tahulah, tak perlulah ya saya nak tunjukkan ataupun saya nak explain lebih-lebih tentang bagaimana menguap itu ataupun apakah menguap tersebut. Jadi di sini kalau kita lihat ya, perbincangan kita berada di muka surat 494 yang mana berada di bahagian atas sekali ya perbincangannya. Jadi dalam perbincangan ini disebutkan kepada kita oleh pengarang kitab sebagai satu adab yang mana kita ni sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah untuk kita lakukan ketika kita berada di dalam keadaan yang menguap itu. Maka di sini dijelaskan kepada kita seorang muslim hendaknya menahan diri dari menguap semampunya. Dia perlu tahan diri dia dari menguap. Macam mana tu nak tahan? Okey, nanti kita akan explain. Iaitu dia kata begini, jika menguap, okey, kalau kita rasa ngantuk, kita rasa letih yang menyebabkan kita ni menguap, disebutkan di sini ialah hendaklah dia meletakkan tangan pada mulutnya. Maknanya kita cover mulut kita supaya tak nampaklah ya terbuka besar ketika kita menguap itu. Ini berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita ni sebagai seorang muslim untuk menjaga adab itu. Dalam kitab kita diberikan dengan terjemahannya, namun di sini Ustazah nak kongsikan hadisnya dalam bahasa Arab. Okey, di situ Nabi SAW ada bersabda. Nabi kata begini, Inna Allaha yuhibbul 'utasa wa yakrahu at-tatha'uba fa idza 'atasa ahadukum wa hamidallaha kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ay yaqula lahu yarhamukallah. Dalam kitab kita ada ya hadis ini, tapi terjemahannya sahaja. Baik, di sini Nabi berpesan kepada kita. Apa pesanannya? Nabi kata, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Jadi Nabi jelaskan kepada kita, begini keadaannya. Apabila seseorang itu dia bersin, okey, fa idza atasa ahadukum wa hamidallaha, lalu dia memuji Allah. Maknanya dia ucap alhamdulillah ketika dia bersin. Nabi kata apa? Kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu.
maka ke atas setiap Muslim yang mendengar ucapan hamdalahnya, iaitu ucapan Alhamdulillah yang dia ucapkan kerana dia bersin itu tadi, apa yang perlu mereka ucapkan? Kita sebagai seorang Muslim, bila kita dengar teman kita bersin, kemudian teman kita ucap Alhamdulillah, kita perlu balas balik ucapan itu dengan ayyaqula lahu yarhamukallah. Ni Nabi ajar. Ya, Nabi kata apa? Hendaklah seorang Muslim yang dengar apa yang diucapkan oleh temannya yang bersin tadi, lalu temannya ucapkan Alhamdulillah ke atas kita, untuk sebutkan yarhamukallah, moga Allah merahmati kamu. Tapi keadaannya berbeza apabila seseorang menguap. Orang yang menguap di sini, Nabi SAW jelaskan. Nabi kata apa? Wa ammat tatha'ubu fa innama huwa minasyaitan. Manakala menguap, ia adalah sesuatu yang datangnya dari syaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Jadi kerana Nabi kata menguap ini adalah sesuatu yang daripada syaitan, hendaklah orang yang dia menguap falyaruddahu mastata' fa inna ahadakum idza tatha'aba dhahika minhu syaitan. Jadi apabila salah seorang dari kalian menguap, hendaklah dia menahan semampunya. Sesungguhnya jika salah seorang dari kalian menguap, syaitan ketawa kerana situasi itu. Syaitan ketawakan kita bila kita ni dalam keadaan yang menguap. Jadi Nabi beritahu kepada kita bagaimana keadaan syaitan itu ketika dia melihat kita ni menguap. Maka sebab itu, ya, tadi pun kita baca dalam kitab kita disebutkan bahawa jika menguap hendaklah dia meletakkan tangan pada mulutnya. Tu tahan dan meletakkan tangan pada mulutnya. Kerana apa? Syaitan dia suka ketawakan orang yang dalam keadaan menguap. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda begini. Jika kita lihat dalam kitab kita, ada didatangkan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang mana Nabi SAW bersabda. Apa sabda Nabi SAW dalam hadis ini? Nabi SAW mengingatkan kepada kita, idza tathawaba ahadukum, jika salah seorang dari kalian menguap, hendaklah menutup mulut. Falyumsik biyadihi, hendaklah menutup mulut dengan tangannya. Kenapa? Fa inna syaitana yadkhulu, kerana sesungguhnya syaitan akan masuk ke mulutnya. Sebab itu kita tidak hairan mengapa topik menahan diri dari menguap ini dimasukkan oleh pengarang kitab dalam perbincangan, untuk kita ini sama-sama faham agar ia dapat menjadi sesuatu yang membenteng diri kita dari gangguan syaitan. Kerana orang yang menguap, jika dia tak tahan mulutnya tu tadi ataupun tak tahan nguapan tu tadi dengan tangannya, maka di situ Nabi kata apa? Syaitan akan masuk ke dalam mulutnya. Kalau kita rujuk di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, disebutkan Imam Al-Mubarakfuri dalam kitab itu mengambil pendapat daripada At-Tibi. Dia kata apa? Bahawa syaitan ini dia masuk ke dalam mulut tu tadi ialah lil waswasah, untuk memberikan rasa was-was kepada orang yang menguap. Jadi sebab itu Nabi SAW perintahkan kepada kita agar seboleh mana tahan diri kita ini. Bukan kita kata menguap ni tak, kalau gitu tak boleh nguap lah, macam mana kita ni, susah lah. Bukan gitu maksudnya. Kita penat, kita rasa mengantuk, kita menguap, itu normal berlaku. Cuma ada adabnya, iaitu bila kita nak menguap ni, jangan sampai kita buka mulut kita sebesar-besarnya tu kan. Kalau kita rujuk dalam hadis kita, dalam kitab kita ini, dikatakan jangan sampai dia tu menguap tu keluarkan suara bunyi
Saza nak buat pun malu Saza kat sini kan. Faham-faham lah kalau orang menguap tu, bila dia buka mulut dia dengan sebesar-besarnya, dia akan mengeluarkan suara. Cuba lihat dalam kitab kita, bunyi suara yang bagaimana tu diletakkan dalam situ kan. Jadi kalau siapa yang ada kitab, dia tahulah kan, kita bunyi kan macam, yelah bila buka mulut tu bunyi macam itu kan. Jadi Nabi SAW kata kepada kita, seboleh mana jangan buka mulut sebesar-besarnya itu tadi sehingga mengeluarkan suara. Maka perlulah kita tahan diri kita daripada keadaan tersebut. Baik. Jadi di sini ada beberapa perbincangan yang ditampilkan oleh para ulama. Jadi antaranya ialah perbincangan ataupun syarah daripada Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Tergagap pula Ustazani ya. Okey, dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, iaitu Imam An-Nawawi beliau jelaskan begini. Menguap ni ia merupakan perbuatan syaitan dan disebabkan olehnya. Ini pendapat beliau dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Jadi dia juga mengemukakan pendapat yang lain. Dia kata apa? Ada yang berpendapat bahawa perbuatan ini disandarkan kepada syaitan kerana syaitan suka dengan perbuatan itu. Kenapa syaitan suka perbuatan tersebut? Kerana berdasarkan kepada pendapat yang lain, menguap ini dia akan bawa kita kepada kemalasan. Kita ni kalau dalam keadaan yang menguap, letih kan, dah macam dah tak kuasa dah, orang kata kan, dah tak kuasa dah, kita akan tidak melaksanakan amal ibadah dan sebagainya. Jadi sebab itu syaitan suka keadaan seorang Muslim yang begitu. Dan tadi kan disebutkan bahawa oleh Nabi SAW, syaitan dia akan ketawakan orang yang dalam keadaan menguap itu tadi. Maka di sini jika kita merujuk kepada pendapat Ibn Battal rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, iaitu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau memetik pendapat Ibn Battal rahimahullah dan dimuatkan dalam kitabnya. Imam Ibn Battal di sini menyebutkan begini. Dia kata apa? Syaitan suka melihat manusia dalam keadaan menguap kerana pada waktu itu situasi itu dia merubah wajahnya yang akan membuatnya ketawa. Cuba bayangkan, bila kita menguap tu muka kita bagaimana? Handsome ke tidak? Jambu ke tidak muka kita tu ketika kita menguap kan? Jadi dia merubah bentuk wajah kita, yang bagi syaitan perkara itu mungkin kelakar, mungkin melucukan, itu yang membuat dia ketawa. Namun di sini Imam Ibn Battal dia kata bukan kerana menguap adalah hasil kerja syaitan. Kita tak katalah bila kita menguap ni kerana syaitan yang buat saya menguap, syaitan gitu. Bukan begitu. Cuma ia adalah satu perkara yang bagi syaitan melucukan sehingga dia mentertawakan, kerana orang yang menguap ini kebiasaannya dikaitkan dengan satu keadaan yang mana dia malas, satu keadaan yang mana dia bersantai-santai kan. Dan ada juga di kalangan pendapat yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya, cuma saya tak sertakanlah dalam perbincangan kita ataupun dalam slide kita di situ, ialah dia kata bahawa orang yang menguap ni kebiasaannya kerana perut dia kenyang, kerana dia banyak makan. Jadi situasi-situasi ini menyebabkan kemalasan, dan syaitan suka kalau kita ni bersifat malas. Sebab kalau kita malas, kita ni tak buatlah perkara-perkara yang mendatangkan manfaat pada diri kita, yang akhirnya menyebabkan kita ni lepak, letih, lemah kan, begitu keadaannya. Okey, jadi kita tak kata, kalau menurut kepada pendapat Ibn Battal di sini, kita tak kata yang kalau kita menguap, syaitan yang buat kita menguap. Kita menguap ni biasalah ya, kerana kita letih, kita ngantuk kan. Cuma keadaan itu, keadaan kita menguap itu tadi disukai oleh syaitan. Sebab itu kenapa di sini Nabi SAW ajarkan kepada kita bagaimana kita nak benteng diri kita daripada sesuatu yang syaitan suka itu tadi, yang menyebabkan syaitan ketawakan kita. Okey, baik. Seterusnya di sini saya juga nak bawakanlah sekali lagi pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, yang mana Imam An-Nawawi mengatakan begini. Para ulama berpendapat bahawa seseorang
diperintahkan untuk menahan menguap dan menolaknya serta meletakkan tangan pada mulutnya. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW itu tadilah ya, yang dah kita kemukakan, yang kita bincangkan. Nabi kata kan, jika seseorang itu menguap, hendaklah dia menahan dan dia letakkan tangannya di mulutnya untuk menunjukkan bahawa dia berusaha bagi menahan dirinya tu tadi. Kenapa di sini Imam An-Nawawi diberikan tujuannya, sebabnya kenapa Nabi SAW memerintahkan kita agar tutup mulut kita, jangan menguap hingga buka mulut selebar-lebarnya tu kan, ataupun seluas-luasnya tadi, sebab tujuannya ialah supaya syaitan tidak mencapai matlamatnya, iaitu untuk membuat buruk penampilan orang yang menguap. Sebab nampak tak sopan lah jugalah kan. Biasalah kadang mak kita, ayah kita pun ajar juga kan, kalau orang tua-tua kata apa, kalau menguap tu tutup mulut, gitu kan keadaannya. Ia adalah berdasarkan hadis Nabi SAW, nampak daripada sudut kesopanan, adab. Namun di sini kalau kita rujuk ya kepada perbincangan-perbincangan tadi daripada Imam An-Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang mana mengutip pendapat Imam Ibn Battal, di situ kita dapati bahawa di situ menunjukkan bahawa syaitan suka kerana perubahan wajah orang yang dia menguap kan. Maknanya muka dia jadi macam buruk, macam tak cantik lah, lucu gitu kan bagi dia lah. Sebab itu dia ketawakan ya, orang yang menguap. Jadi untuk mengelakkan keadaan ditertawakan oleh syaitan tersebut, hikmahnya di sini, kenapalah ya Nabi SAW perintahkan begitu, tutup mulut kan, tahan, tutup mulut, kalau tak boleh juga tutup mulut, dan jangan mengeluarkan suara agar syaitan tak dapat masuk ke dalam mulutnya dan mentertawakannya. Jadi kita kena pegang baik-baik adab yang Nabi SAW ajarkan kepada kita ini. Baik, kesimpulannya begini, perbincangannya bagi saya hadisnya ringkas saja ya, tapi sebenarnya dalam juga kalau kita nak bincangkan secara terperinci. Ada adab yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Ini menunjukkan bahawa agama kita ni indah lah ya, sehingga bab menguap pun ada adab, ada cara yang ditunjukkan kepada kita. Maknanya ada panduannya, ada guidelines yang telah ditetapkan untuk kita sebagai seorang Muslim ketika berada dalam keadaan yang menguap. Jadi daripada hadis-hadis itu tadi, apa yang boleh kita simpulkan begini, Nabi SAW ingatkan kepada kita bahawa bila kita dalam keadaan menguap ni, syaitan suka. Dan kita tahu, jika syaitan suka kepada apa-apa yang kita lakukan, bermakna syaitan itu akan dekat dengan kita. Jadi sebab itu di sini Nabi ajarkan kepada kita bagaimana untuk buat syaitan tersebut tidak dekat dengan kita. Jadi ya, pertama di situ kita lihat ya, seboleh mana kita tahan menguap agar mulut tidak terbuka. Okey, agar mulut tidak terbuka. Jadi kita tahan tu maknanya kita cubalah ketap bibir kita ni. Kan ada juga kan keadaan-keadaan yang mana kita cuba tahan menguap tu dengan maksudnya macam bila kita nak buka mulut tu, kita tahan bibir kita agar ia tak terbuka bagi menahan ya menguap. Dan seboleh mana kita usaha agar tidak mengeluarkan suara ketika menguap. Kan apa-apa bunyi lah, wah ke, oh ke apa kan, saya nak buat memang tak comel lah ya nanti saya. Baik, namun ada juga situasi-situasi yang memang ya kita memang tak mampu nak tahan sangat-sangat. Mungkin sebab kita ngantuk, kita penat, yang menyebabkan kita menguap mulut kita, walaupun kita tahan, dia tetap terbuka. Jadi di sini Nabi SAW ajarkan kepada kita agar kita tutup mulut kita tu tadi yang terbuka dengan telapak tangan kita. Dan para ulama
ketika mereka mensyarahkan hadis ini, ada di kalangan mereka yang menyarankan bahawa tangan ataupun telapak tangan yang digunakan ialah telapak tangan yang kiri, bukan kanan. Ya, sebagaimana Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, beliau menjelaskan bahawa para ulama lebih suka adabnya yang terbaik ialah dalam keadaan ini, sebab ia berkaitan dengan syaitan itu tadi, kita gunakan tangan kiri kita. Dan beliau juga menyarankan bahawa dengan menggunakan belakang telapak tangan, bukan depan ini, bukan begini, tapi begini. Itulah antara cara yang dikemukakan oleh para ulama ketika mereka membincangkan hadis ini. Maka kita sekarang dah belajar ya tentang hal tersebut. Perlulah kita menjalankan sunnah ini. Mudah-mudahan kita semuanya terjaga dari gangguan syaitan. Kerana tadi pun saya dah jelaskan, syaitan dia suka kepada orang yang menguap. Kan, dia ketawakan orang yang menguap. Bukan itu sahaja, dia akan usaha untuk masuk ke dalam mulut orang yang menguap. Tujuannya untuk mengganggu, dan antara tujuannya juga untuk meletakkan rasa was-was dalam diri kita. Jadi sebab itu Nabi SAW menyarankan kepada kita, seboleh mana hendaklah kita menahan diri kita ini kan daripada membuka mulut kita dalam keadaan menguap itu. Namun sekali lagi ya, kalau kita tak mampu untuk menahan ia terbuka juga, kita perlu tutup dengan telapak tangan kita. Dan di kalangan para ulama, mereka menyarankan menggunakan telapak tangan kita yang kiri. Jadi mudah-mudahan perbincangan malam ini memberikan manfaat kepada kita, mengajarkan kepada kita satu sunnah, satu adab yang mungkin selama ini kita tidak ketahui, dan alhamdulillah pada malam ini perbincangan tersebut dapat memberikan kepada kita dengan ilmu untuk kita amalkan sepanjang hayat kita. Baik, itu saja pertemuan kita untuk malam ini. Saya ucapkan terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan agar kita dapat terus-terusan mengikuti majlis ilmu di Masjid An-Naim, dan teruslah menyokong apa-apa jua program yang dianjurkan oleh Masjid An-Naim. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.